Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Selasa Safian, ini Ringkas TVS. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan pembelian panik susulan pengumuman khas Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin ini berhubung situasi COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan. Ini kerana ia boleh memberi kesan kepada kekurangan bekalan barangan keperluan dalam pasaran. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi jaminan bekalan barangan keperluan mencukupi malah mampu untuk menampung keperluan secara berterusan. Jelas beliau pihaknya maklum mengenai situasi pembelian panik yang berlaku di beberapa kawasan di negara ini. Bagaimanapun ujarnya, hasil pemantauan mendapati semua premis perniagaan di peringkat pengilang, pemborong dan peruncit masih beroperasi seperti biasa. Situasi itu juga menyumbang kepada kestabilan dan keberadaan barangan keperluan di dalam pasaran. Justru beliau menegaskan situasi bekalan barangan di dalam pasaran adalah terkawal. Gambar yang tular di media sosial menunjukkan keadaan pusat kuarantin di Dewan Suara Sibu adalah tidak benar. Perkara berkenaan telah disahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu. Menurut jawatankuasa itu, pusat kuarantin yang ditularkan terletak di tempat lain dan bukan di Sibu. Beliau menyatakan kekecewaan terhadap sikap tidak bertanggungjawab individu yang menimbulkan rasa panik dalam kalangan orang ramai. Untuk makluman, penduduk Rumah Panjang Pasai Sibu yang dilaporkan positif COVID-19 dikuarantinkan secara ketat. Tiada festival jualan sempena Tahun Baru Cina akan diadakan di Kenyalang Park tahun ini, kata Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng. Pembatalan acara tahunan itu susulan perkembangan semasa COVID-19 yang semakin meningkat di Kuching. Beliau menjelaskan tinjauan dalam talian mendapati 86% memilih untuk tidak bersetuju mengadakan bazar Tahun Baru Cina. Bagaimanapun beliau percaya orang ramai masih dapat merayakan festival Tahun Baru Cina dengan pelbagai cara lain meskipun bazar dibatalkan. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Dr. Sim Hui Yan mengingatkan orang ramai untuk mengadakan makan malam di rumah sendiri berbanding berkumpul di restoran. Beliau menggesa orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Mereka yang dikuarantin semasa tempoh pandemik COVID-19 boleh membuat tuntutan kuarantin di MySalam dan dibuat secara one-off. Kru MySalam Kuching Sarawak, Shelna Harry berkata, mereka yang layak boleh mengunjungi kios berdekatan ataupun melayari portal MySalam di www.mysalam.com.my. Amount yang boleh diklaim sebanyak 700 bersamaan dengan 14 hari kuarantin. Kepada yang kuarantin, untuk klaim kuarantin hanya untuk sekali seumur hidup. Kalau dah sekali klaim, boleh sekali jatnya akan berulanglah, hanya untuk sekali seumur hidup klaim. Syarat memohon mestilah penerima bantuan sara hidup berumur 18 sampai 65 berkahwin, 18 sampai 65 OKU dan 40 hingga 65 bujang. Tambahnya, mereka masih boleh memohon biarpun kuarantin tersebut dilalui pada tahun lepas. Cara memohon juga adalah mudah dengan mengemukakan beberapa dokumen berkaitan. Caranya mudah saja. Kalau klaim kuarantin tu hanya memerlukan surat Annex 17 dan 14 untuk klaim kuarantin lah. Kalau yang ada admit hospital ya memerlukan surat discharge note. Pasti kalau yang ada kena sakit kritikal boleh upload borang sendiri melalui online. Kalau ada lebih lanjut sikit boleh rujuk kami orang di kios Hospital Umum Sarawak. Tiada rakyat Malaysia di dalam pesawat Sriwijaya Air yang dilaporkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu di Indonesia pada Sabtu. Menurut kenyataan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, pihak kedutaan telah dimaklumkan tiada warga negara Malaysia terbabit dalam nahas berkenaan. Pesawat yang membawa 62 penumpang termasuk anak kapal itu dilaporkan terputus hubungan selepas berlepas dari lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta.
Dilaporkan pesawat berkenaan menuju Pontianak pukul 2.36 petang waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir pesawat itu dengan menara kawalan adalah pada jam 2.40 petang waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Karnival Pencarian Bakat Baru 2021 Sukan Gusti Lengan dan Spartan yang diadakan pada Sabtu menampilkan Brandon Teng sebagai juara keseluruhan. Brandon menjuarai kategori senior lelaki kurang 78 kg lengan kanan dan merangkul tempat kedua bagi kategori senior lelaki kurang 78 kg lengan kiri. Manakala kedua-dua kategori wanita lengan kanan dan lengan kiri dimenangi oleh Salina Asim. Bagi sukan Spartan pula, Zulkarnain Zaidin tampil juara dengan catatan masa 2.53 minit menerusi acara 100 box jump over 24. Karnival yang diadakan di Dewan SJKC Chunghua Batu Kawah itu telah disertai 81 peserta sukan Gusti Lengan, manakala acara Spartan pula menyaksikan 120 peserta. Bekas Ratu Squash Negara Datuk Nicole Ann David merupakan wakil tunggal dari rantau Asia dalam buruan anugerah atlet terunggul sepanjang zaman Sukan Dunia. Pemain kelahiran Pulau Pinang itu bakal bersaing dalam undian dalam talian dengan 23 calon lain mewakili sukan masing-masing dalam sejarah 40 tahun tamasya sukan dari tahun 1981 hingga 2017. Kesemua 24 atlet tersebut dicalonkan oleh Persekutuan Sukan Antarabangsa masing-masing. Setakat jam 9 malam Sabtu, Nicole mendahului saingan berbanding atlet daripada sukan Muay Thai, gimnastik, sukan kasut roda, powerlifting, memanah, bola baling dan sumo. Menurut kenyataan The World Games TWG, undian boleh dilakukan di laman web rasmi TWG sekali dalam masa 24 jam. Jelas kenyataan lagi, undian hendaklah diberikan setiap kali kepada dua calon iaitu 2 undi untuk calon pilihan pertama dan 1 undi untuk calon pilihan kedua. Sekiranya undi diberikan kepada satu calon sahaja, maka undi itu tidak akan didaftarkan. Pada 20 Januari ini, 10 calon dengan undi terbanyak akan disenarai pendekkan manakala pemenang gelaran tersebut akan diumumkan pada 1 Februari ini. Untuk rekod, Nicole merupakan pemegang takhta pemain nombor 1 dunia selama 9 tahun. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.